Okey. Dulu bila sampai level cut loss 7% tak nak cut loss. Lepas tu bila sampai 20% tak nak cut loss. Bila sampai 40%, 50% baru nak cut loss. So bila you all tanya saya balik macam tu, kita pun susah nak bagi advice. Kalau 7% tu boleh kita bagi advice. Kalau dah sampai 20-30% susahlah. Okey, kalau you all beli saham RM10,000 dah hilang 3,000 ke 4,000. Agak banyaklah. Okay, so that's why kena buat trading plan yang baik. Okay, make sure ada signal, saham tu mesti ada signal. Kita dah belajar 4 komponen ataupun 4 syarat-syarat. Mesti breakout, mesti pullback, mesti ada CRS, okay, mesti oversold. Alright, so kalau 4-4 tu dah cukup syarat, kita perlu pastikan risk kecil, below 10% baru kita buat pembelian. Walaupun dah cukup syarat tapi risk besar, kita tak buat pembelian. Alright. Okay. Okay, kalau ada soalan, you all boleh tanya dulu. KLCI lah. So kita jangka bulan, kita jauh di lubuk hati saya lah. So bulan ni akan ada good news lah. Akan ada good news sebab dia pun dah nak menghampiri support keras lah. Kita panggil support yang penting. So level 1452 ke 1460. So kita harap dia touch, kemudian dia naik balik untuk membentuk hammer. Alright. Okay, yang tu dari segi FBM KLCI. So apakah kita punya peranan? Okay, apakah kita punya peranan untuk kita bersiap sedia untuk menghadapi suasana kan? Okay, untuk menghadapi cabaran kita lepas ni. So make sure, okay, buat masa sekarang, kalau you all ada saham-saham yang ada dalam watchlist, okay, saya pun nak clearkan semua watchlist saya. So lepas ni kita nak tunggu benda baru yang breakout. Okay, so kita nak tunggu benda baru yang breakout. So kita akan create new watchlist. Sebab benda ni cycle baru. Maksudnya cycle yang lama tu dah habis. So kita nak masuk cycle yang baru. Sekarang ni tengah di hujung cycle downtrend. So kita perlu bersedia. Dan kita perlu ada teknik-teknik bagaimana kita nak cari saham yang nak uptrend semula. So syarat yang pertama sekali dia mesti breakout lah. Okay. Syarat yang pertama, saham tu mesti breakout. Okay. So macam mana kita nak, apa saham, apa ciri-ciri saham yang kita nak lepas ni. So kita nak masuk dalam watchlist saham-saham yang macam mana. Nombor satu sekali, dia mesti breakout. Breakout apa? Tak kisahlah breakout 52 weeks high ataupun all time high ataupun breakout resistant, mana-mana resistant. So bagi dia breakout dulu. Breakout tu mesti bersama dengan huge volume. Okay kan? Ejaan huge saya tu. Okay. Huge volume. Okay. Selepas dia breakout, apa yang kita nak buat? Okay. Kita akan tunggu dia pullback. Tunggu saham tu pullback. Macam biasa. Itu dua. Yang ketiga, mesti ada CRS solid. Mesti ada CRS solid. Kalau yang tak solid tu, perlu tunggu next candle confirmation. Semua benda ni tengok dalam video saya balik. Video hari Ahad hari tu. Okay. Kemudian kita nak tengok saham yang oversold. Alright. So semua benda ni kita dah patut bersedia lah. Macam mana kita nak cari saham yang breakout? Kita perlu bersedia. Okay. Okay, so kita cuba cari tengok hari ni. Ada tak? Walaupun
market tak cantik tapi kita still intai balik. Ada tak counter-counter yang menarik? Okay, so kita nak cari based on 52 weeks high dulu. You all jangan pandang rendah 52 weeks high ni. Dia sangat powerful. Tak payah guna robot, tak payah guna indikator yang pelik-pelik, just guna new 52 weeks high saja. Dah boleh bagi banyak saham-saham yang menarik. Okay, so ada beberapa counter jugalah. Nadi Berhad. So make sure volume atas pada 1 juta lah. Okay, 1 juta unit. Okay, so kalau ada saham-saham yang macam ni, yang mana yang bawah 1 juta ataupun yang bawah 500,000, tolong abaikan lah. So ini kita ada 3 saham saja yang kita nak tengok. Kita tengok Nadi Berhad. Ada apa dekat Nadi Berhad? Okay, so make sure tengok. Kalau saya akan tengok dulu dekat weekly. Okay, so senang kita cari resistance kat sini. Alright, so kita letak resistance. So maksudnya dia dah break resistance yang ada dekat sini. Resistance 340, so dia dah break. Okay, dia dah break hari 15 November. Okay, so itu dekat weekly. Kemudian dekat daily. Daily dia kita nak tunggu dia pullback dulu lah. Kita nak tunggu dia pullback dulu. Baru kita buat trading plan nanti. So Nadi Berhad ni boleh diperhatikan. So ada formation cup and handle. Okay. So dia breakout cup and handle. So that's why kita perlu tahu benda apa yang ada breakout. Okay. Cup and handle pun ada. Head and shoulder pun ada. Yang ni you all kena banyak tengok chart. Baru boleh detect. Kalau tidak, susah nak detect. Okay. So dia nak oversold. Okay. Tapi kalau oversold ni, kita mengharapkan ada pergerakan turun lah. Okay. Ada CRS dekat sini nanti, baru kita tengok semula nanti. Alright. So counter Nadi Berhad boleh masuk dalam watch list dulu. Okay. So apa yang kita nak tunggu dengan counter Nadi Berhad? Tunggulah pullback dan juga CRS. Macam tu saja. Okay. So make sure you all dah tahu sentimen sekarang tak okey. Tapi bila you all nak beli saham-saham yang dah ada signal tapi sentimen tak okey, kena kecilkan risk, kena berhati-hati. Jangan main terjah tak pakai helmet. Alright, so counter Ino. Counter Ino pun ada buat breakout. Macam ni? Takut. Okay, counter Ino pun ada buat breakout. So kita tengok dekat weekly. Alright. So last bulan berapa ni ya? 16 November. 16 November ada buat breakout. Okay, kat sini lah breakout. Kemudian dia buat pullback. Macam ni lah. Bila ada CRS, kita pun beli dekat sini. Ada CRS, ada oversold, kita pun beli. Macam tu lah. Okay. Tapi kita akan tunggu dekat daily lah, bukan dekat weekly. Alright. So sekarang dia dah breakout kali yang kedua. Okay. Breakout kali yang kedua. Sini pun ada formation cup and handle. Alright. Sini cup, sini handle. So dia punya potensi itu nanti akan jadi X to X ratio. Kelas hari Ahad hari itu saya ada explain what is X to X. Kita punya TP, X to X. Okay, so kita tengok dekat daily. Okay, kita tengok dekat daily. So kita adjust sikit lah. Yang mana yang naik terpacak macam tu, kita adjust taruh dekat atas. So dia ada buat breakout, turun. Masa ni 30 November masa oversold, kemudian ada CRS. Kat sini kita boleh beli untuk jangka masa pendek lah. Pada harga 1.28, sekarang 1.395. Hari ini dia turun. So apakah tindakan kita? Tunggu dia turun lah. Tunggu dia turun sampai keluar CRS yang solid lagi, baru kita buat re-entry balik.
So boleh masuk dalam watchlist juga counter ni. Cumanya perlu berhati-hati sebab sentimen tak menarik. So make sure risk tu kecil lah. Okay. Okay, kemudian next, LTKM. LTKM pun ada buat breakout lagi. So apa yang penting kita nak tengok breakout apa. Okay, kat sini ada resistance. Okay. Counter ni dah breakout resistance 52 weeks high. Okay, breakout hari ni. So masuk dalam watchlist. Okay, ingatlah breakout mesti dengan volume yang tinggi. Okay, sini pun ada breakout mesti dengan volume yang tinggi. Okay, counter ni kita punya counter study bulan 10. Right, pada harga 1.10 dia dah naik dah. Ini counter yang lawan arus lah. Okay, so apakah position kita dengan counter LTKM ni? Tunggu pullback. Tunggu pullback dan cukup syarat kita boleh beli, tapi kena hati-hati sebab sentimen tak menarik. Tak menarik lagi dah. So kita harap lepas ni menarik lah. Okay. So lepas tu SEG. SEG ni macam volume tak banyak, 2.5k saja. So kita abaikan lah. Kita abaikan. Okay. So macam tu lah. So selain daripada 52 weeks high, you all boleh scan by new 6 month high ataupun new 3 month high pun boleh. Okay. Ataupun you all last 2 weeks kita dah scan beberapa counter. Okay. Kita dah scan beberapa counter dan kita dah masukkan dalam watchlist counter-counter yang ada formasi triangle. Alright. Ingatlah, tengok balik video saya teknik membeli triangle tu, buy on triangle. So apakah kita nak tunggu? Kita nak tunggu dia breakout triangle tu, baru kita cari peluang untuk entry. Okay. Masa breakout tu kalau boleh jangan entry lagi. Okay, tunggu dia pullback baru entry. Tunggu pullback. Syarat macam tadi juga. Okay, dia mesti pullback lah. Dia mesti confirm mesti pullback. Okay, macam dekat sini kan. Counter LTKM. Okay, breakout mesti pullback. Okay, so masa pullback ni kita tunggu CRS oversold, belilah. Actually 2 Disember ada signal. Tapi sebab market pun tak menarik, so counter LTKM pun tak timbul. Alright. So yang penting sekali kita perlu tunggu counter tu breakout. Breakout baru beli. Tak breakout jangan beli. Okay. So counter-counter yang macam counter Gesher ni dia dah breakout ke bawah. Jadi bolehlah keluarkan daripada list. So dia dah patah dah. Counter high tech. Okay, so kita mengharapkan counter ni breakout triangle tapi dia breakout ke bawah. So boleh buang daripada watchlist. Okay. Counter mana yang masih dalam triangle, kita simpan lagi. Counter edaran dah breakout ke bawah, boleh buang juga. Counter-counter yang berkaitan dengan teknologi ni banyak yang ni lah. Banyak yang down. Okay. So bila counter ni turun, okay, ingatlah pasal pergerakan harga saham tu, you all masih ingat lagi kan? Okay, once dia ada breakout support yang penting, so dia akan masuk ke fasa yang keempat. So lepas fasa yang keempat, dia akan break balik fasa yang pertama. So masa fasa yang pertama tu lah, kita perlu monitor breakout. So boleh guna new 6 month ataupun 52 weeks high breakout. Macam mana kita nak screen counter tu. Okay. So market ni bukan kita punya control, jadi kita perlu smart lah. Jangan tegak lah. So that's why saya cakap, kalau kita sibuk, okay, part time trader, jangan cuba-cuba trade. Jangan cuba-cuba tetapkan matlamat harian kita nak RM300, RM500. Okay, so tak boleh buat macam tu. Sebab kita sibuk bekerja. Even though sekarang ni orang yang trade
full time trader pun ada masalah dengan saham-saham. So kalau siapa yang dah tetapkan matlamat satu hari 300, dia punya income akan kacau lah sekarang ni. So bila income kacau, automatik dia akan kacau kita punya emosi. So kita akan salah buat decision nanti. Serabut. Alright. Okay, so benda ni actually market cycle saja, market cycle. Okay, kalau kita tengok DJI pun last week pun ada buat penurunan kan. Okay, nampak dia ada buat penurunan. Tapi dia dah sampai dekat EMA 200. So should be dia punya cycle akan naik ke atas lah. Okay, cuma market Malaysia ni dia flat sikit. Okay, so cuma DJI ni kalau dekat weekly dia dah turun, dah oversold. So mungkin akan berlaku price action lah dekat sini. Macam dekat sini ada hammer. Okay, masa oversold tu ada hammer dekat sini kan. So mungkin akan berlaku kenaikan lah lepas ni. Mungkin minggu ni ataupun minggu depan macam tu. Itu dekat DJI lah. So kita harap impact kenaikan DJI akan bersama-sama dengan Bursa Malaysia. Okay. Bursa Malaysia weekly pun oversold. So kita harapkan ada CRS lah lepas ni. Okay, ada counter health. Dia bagi force breakout. Siapa yang ada masuk counter COVID, habislah. Follow you punya trading plan lah. That's why saya cakap, walaupun ada news yang menarik, tapi bila kita counter check dekat chart, tak ada benda yang menarik pun, tak ada breakout, so jangan masuk lah. Okay, apa counter COVID? Contoh counter COVID, counter apa? Okay, macam sahabat kita ni cakap, dia nak 10% satu bulan je. Actually, bila kita tetapkan matlamat macam tu, bila kita trade swing, kita tetapkan matlamat macam tu, boleh lah, boleh. Tapi jangan, first kali kita kena tengok saham, first kali kita tengok sentiment. Okay, kalau sentiment tak menarik, so kalau kita tak dapat achieve 10% bulan ni, so kita dah tahu reason. So, just abaikan sajalah. Setengah orang bila dia tetapkan 10% bulan ni, tapi condition market tak okey macam sekarang. So dia pun frust. Lepas tu emosi terganggu, salah buat decision sebab kita dah letak 10% bulan. Okay. Actually sebelum kita beli saham tu kita dah tahu dah. Okay, saham ni aku nak 20%. Kan kita dah belajar buat trading plan kan. So daripada situ baru kita tahu lah. Oh, okay. Kita ada potensi dapat 10% dan kita juga ada potensi untuk loss berapa peratus. So kena tetapkan matlamat yang macam tu. Macam saya cakap, average. Kita dapat average. Daripada 10 saham yang kita beli, tak semua saham akan bagi profit. Dia ada average dia. 7. Daripada 10 tu 3 saham, 2 ke 3 saham mungkin akan kena cut loss. Okay. Actually kalau kita trade jangka masa sederhana ke panjang, kita boleh tetapkan matlamat macam tu lah. Alright. And then saya nak tambah lagi, kita perlu tahu apa yang berlaku di sekeliling kita. Okay. Katakan saham yang kita beli last week, ada orang yang report kat saya dia ada untung. Dia ada untung 2 saham, 3 saham yang dia beli last week dalam market. Okey ni dia untung. So dia tanya saya boleh ambil profit ke tak? So saya cakap, okey dalam keadaan sekarang market yang tak menentu, orang lain semua kena cut loss, you dapat untung 10%. So nak buat apa? Okey, 10% dalam market yang kita sekarang ni sangat-sangat berbaloi lah untuk ambil.
Okey, so kita perlu tahu apa yang berlaku dekat sekeliling, apakah sentimen semasa. Okey, sebab tu ramai orang dia dah untung 15%. Kemudian dia sayang, dia masih lagi berharap. So daripada 15% untung, kena cut loss pula. Ada kan? Okey. Boleh juga tengok sektor. Okey, hari itu sektor construction pun dah breakout triangle, tapi sebab indeks tak okey, dia turun balik. Force breakout. Last week kita punya topik adalah force breakout kan. So masa bila berlaku force breakout, masa market tak okey lah. Plantation last week pun saya dapat message daripada Remizer, dia cakap suruh beli counter plantation pun out. Okay. Semua out. Tak apalah, kita just tunggu sebab kita dah tahu yang benda ni akan berlaku. Kalau tak berlaku pun nanti akan berlaku. So luckily kita ada strategi macam mana kita nak masuk balik nanti. Okay. So saya refer balik dekat sini. Apakah benda yang perlu kita tunggu. Okay. Kita mesti breakout dulu. Lepas breakout, tunggu pullback. Kalau nak beli based on breakout, tunggu pullback dekat 1 hour pun boleh. Ataupun guna teknik yang kedua, kita belajar teknik yang kedua, tunggu pullback. Alright, kemudian ada CRS. Kemudian bila dah oversold, kita buat pembelian lah. Make sure follow kita punya trading plan lah. So, kalau semua ni dah complete, next punya step adalah trading plan. Okay. So dalam trading plan ada satu benda yang sangat penting yang kita namakan sebagai risk ataupun cut loss. Ramai orang dia tak tengok pun risk, dia main beli je. Itu turun nanti baru dia nak kalut. Okay, so poin saya tadi, perlu ambil tahu apa yang berlaku dekat sekeliling market. Okay. Yang masa apa? Masa market tengah okey bulan 4, 5, 6 dapat 5%, sibuk pula nak ambil profit kan. Sekarang ni dah dapat 15% pun nak hold. Lepas tu tak cut loss pula. Yang 5% profit tak mau ambil. Tu emosi lah tu, emosi. Dia greed, dia tamak. Okay. Macam mana saya tahu, dulu memang saya ada ubat lah benda macam ni, dulu-dulu lah. Tapi bila kita dah realize kesilapan tu, kita cuba atasi lah. Okay. Alright, ada apa-apa soalan tak? Hari ni tak banyak, tak ada counter yang kita nak masukkan dalam watchlist. Alright, nanti bila dah ada breakout, kita akan update dalam group. Okay, bila dah ada breakout nantilah. Okay, so macam mana nak cari counter yang breakout? First kali, kita boleh scan. So macam mana nak cari counter yang breakout? Dalam kita punya video, hari tu saya dah explain. Okay, yang pertama sekali, 52 weeks high. Yang kedua, ini cadangan lah. 1 month high. Okay, biasanya nanti dia akan breakout 1 month high dululah. Kemudian yang ketiga 6 month. Tapi tak semestinya boleh masuk dalam watchlist. Kita kena tengok, kena buka dulu. Kita perlu tengok benda apa yang dia breakout. Alright. Yang keempat, apa lagi? Breakout EMA ataupun breakout apa lagi? Kalau you all belajar Ichimoku. Okay. So benda ni semua kita boleh scan dekat trading view. Okay. Ada apa-apa soalan? Okay, dekat Zoom ada apa-apa soalan? Kita ada guest hari ni dekat Zoom.
Right? Ada tak soalan? Kalau ada soalan boleh tanya. Kalau nak tengok video live kelas sebelum ni, tolong WhatsApp saya. You all dapat link melalui WhatsApp kan? Tolong WhatsApp saya. Macam mana nak masuk? Alright? Ada beberapa soalan tak? Okey, ada soalan. Kalau lepas oversold dan dah ada CRS, yang hujung biru, okey, saya tak faham soalan ni. Kena menaik atau ke bawah, yang mana bagus? Okey, kalau dia dah start naik, kita macam agak ketinggalan lah, kita tertinggal bus actually. Okey, setengah orang dia nak tunggu, so abaikan situasi sekarang semua tak okey kan. Contoh komputer tapi sebelum ni. Okey. So katakan dan juga Johnny dapat dikeluarkan. Okey, sekejap. Okey, katakan kita nak tunggu, contohnya dekat sini. Okey, saya besarkan sikit. Okey, soalan sahabat kita, adakah nak tunggu line biru ni cross ke atas ataupun tak? Okey, so jawapan saya, dia actually soalan tu valid dan kebanyakan jawapan pun valid. Okey, so kalau nak tunggu dia cross level 20, maksudnya dia dah cross pada 6 September. Okey, kalau cara saya, kita tunggu ada CRS, oversold. Okey, walaupun dia tak cross lagi, oversold, kita buat pembelian. So, kalau saya punya cara, kita boleh beli pada harga sini. Okey, pada harga 2215, 221 lah. Kalau kita nak tunggu dia cross, cross maksudnya yang saya tanda ni lah, 6 September. So, kita beli pada harga 2.66. So, dia punya perbezaan dia tu macam mana? Banyak kan? Kalau nak tunggu dia cross level 20, dia start naik. Alright. So kalau dia nak cross, kalau nak tunggu cross line orange ataupun line coklat ni, itu consider okay lah. Consider okay, tapi macam tu pun dia agak terlambat jugalah actually. Okay, contoh macam dekat sini kan ada CRS hammer dah oversold. Okay, so kita pun beli masa dekat sini. Okay, so kalau nak tunggu dia confirm cross, kita beli masa dekat sini. So kita terlambat, kita nak entry betul-betul dekat akar. Kalau kita entry dekat sini dah terlambat. Tapi still okay lah kalau nak tunggu dia cross untuk confirmation, still okay. Alright. Okay, dapat lah. Okay. So jawapan saya, kalau nak tunggu dia cross level 20, macam agak terlambat. Kalau dia nak tunggu cross line orange, ikut juga. Okay, kadang-kadang terlambat, kadang-kadang on time. Macam dekat sini, on time lah. Macam kalau dekat sini, dia macam dah lewat sikit. Alright. Kalau macam dekat sini, dia dah cross tapi harga saham tak naik lagi. Lepas tu dia baru naik. Lepas kita cut loss baru naik. That's why kalau situasi yang macam ni, kita lukis satu triangle. Okay, bila dah ada higher high, kemudian lower high, kita lukis satu triangle. So kalau dia breakout dan tak pullback, just abaikan. Okay. Kalau breakout dan pullback, nanti kita cari peluang untuk entry. Okay. So kalau macam counter Tafi ni, macam mana kita nak trade counter ni? Macam mana kita nak trade? Macam mana kita nak trade? Trade and trade.
Okay, so dia dah oversold. Dah ada CRS, bullish engulfing, ada hammer. Cuma problem dia sekarang apa? Sentiment tak okey. Okay, sentiment tak okey. Tapi kita eager to buy saham ni. Nak juga beli. So kita tengoklah trading plan kita berapa persen. Dia punya risk. Okay, so support sekarang kat sini. Okay, syarat-syarat lain, syarat semua dah cukup. Okay, cuma trading plan saja kita belum buat. Alright, so 213 support 200. So bila support 200, kita punya cut loss 1 ataupun 2 bits. Maksudnya 1.98. Cut loss kita adalah pada 1.98. Okay, so lebih kurang dekat sini. Kemudian kita ukur lah. Kita ukur. Okay, so lebih kurang 8%. So kalau kita entry saham ni esok, kalau dia jatuh di bawah level RM2, kita perlu cut loss dengan nilai cut loss kita adalah 8%. So kalau beli RM1,000, kita akan hilang RM80. Okay? Contohlah contoh. Ini menarik juga tapi ni. Okay? Tapi ni macam menarik. Apa pendapat you all dengan Tafi ni? Okay, kita tengok weekly ada apa. Menarik juga Tafi ni. Okay, weekly pun dah oversold. Okay, oversold lagi, ada hammer. So boleh follow trading plan ni lah, 8%. Okay. So nanti bila dia naik, yang ni kita boleh plan further. Kalau dia naik lepas ni, tengok kat daily. Okay, kalau dia naik lah, kalau dia turun kena cut loss lah. Kemudian dia gagal buat kenaikan yang lebih tinggi, ada CRS keluar dekat sini, ambillah profit berapa persen pun. Janganlah mengharap dia naik lagi sebab once dia dah buat triangle, dia akan jadi macam ni. Okay, dia naik, dia gagal buat kenaikan yang lebih tinggi, so dia akan turun lagi. Yang ni pun kalau dia gagal buat kenaikan lebih tinggi pada level 4.42, dia akan turun untuk the great triangle. Okay, so maksudnya kita dah tahu dah. Kita dah plan siap-siap dah untuk saham Tafi ni. So kalau dia tak naik, dia turun, kita cut loss dengan 8%. Kalau dia naik, kita just tunggu CRS keluar, CRS sell, okay, sell signal keluar untuk kita ambil profit sebab kita dah tahu dah. Kalau keluar CRS saja, mesti akan create triangle. So bila create triangle, kita perlu tunggu dia breakout balik lah. Okay, ada lagi. Tak tanya saham. Ada saham yang masih lagi hold. Ada tak saham terhold pula kan? Okay, dekat Zoom pun kalau you ada soalan, boleh tanya soalan. Okay, tanyalah soalan berkaitan dengan teknikal. Kalau dalam saya punya bidang, saya akan jawab lah. Kalau you all tanya luar daripada bidang, tak boleh nak bantu lah. Okay, so yang penting sekali kita belajar benda yang mudah faham and then mudah apply. Yang untuk belajar buy rate apa semua tu bukan tak berguna tapi tak sesuai untuk trade secara swing. Okey. Okey, so jangan lupa siapa yang tengok live ni tolong tekan button like. Ambil attendance. Kalau tengok lepas ni pun tekan button like. PRN Sarawak bila? This week kan? Okay, so kita tengok ada sahabat kita tanya counter LBS. Baru nak beli ke macam mana ni? Ada counter global kan? Tuan Azhar ada counter global? Ada tak?
Depa kata global menarik.